Salam sejahtera diucapkan kepada Dokter. Nama saya Lam Isyong. Metric number saya adalah 2936630. Saya dari kumpulan 2. Hari ini saya akan bentangkan tentang pengenalan. Kumpulan kami merupakan kumpulan kedua dan diberikan tugasan untuk mengkaji tentang permainan tradisional dan permainan tradisional yang dipilih oleh kumpulan kami ialah CPR. Kami akan membuat bentuk e-majalah dengan menggunakan nama web AnyFlip. Kami juga akan membuat kajian melalui internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan permainan tradisional yang dipilih. Chapin merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak pada masa dahulu. Permainan ini hampir sama bentuknya dengan main kompak, tetapi bahan yang digunakan adalah berbeza. Cepet ialah sejenis permainan yang menggunakan penutup botol minuman. Penutup botol minuman yang diperbuat daripada timah dan ia dilepaskan adalah bahan-bahan yang dijadikan alat permainan dalam permainan cepet. Kaedah permainan hampir sama dengan batu serempan. Tujuan utama permainan ialah mendapatkan poin melalui menimpang dan tujuh tudung botol. Permainan ini banyak dimainkan oleh kanak-kanak lelaki dengan berlipatan dua permainan yang lebih. Permainan ini menggunakan lima tudung botol. Seterusnya merupakan objektif. Objektif yang pertama adalah mengetahui tentang permainan tradisional Chapter. Objektif yang kedua adalah menjelaskan cara-cara memain permainan tradisional Chapter ini melalui majalah yang disediakan. Seterusnya yang ketiga adalah metodologi. Semasa kami melakukan tugasan ini, kami akan menggunakan satu jenis sumber yaitu sumber sekunder. Untuk sumber sekunder adalah kami akan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan permainan tradisional yang dipilih melalui internet. Sebagai contoh, kami akan mencari tentang sejarah bagi permainan tradisional ini, cara memain permainan tradisional ini, dan sebagainya. Selamat sejahtera, nama saya Liu Eng dan nombor metrik saya ialah 293263. Hari ini saya akan membentangkan 3.0 sejarah permainan. Permainan penutup botol ini dikenali sebagai chapel. Permainan ini amat terkenal dalam kalangan kanak-kanak dan remaja pada suatu ketika dahulu dan masih dimainkan hingga sekarang. Permainan ini amat menyeronokkan jika dimainkan bersama rakan-rakan ataupun ahli keluarga. Lebih ramai pemain, lebih seronok permainan ini dimainkan. Kebanyakan penutup botol ini boleh diperoleh daripada botol minuman berkaca. Permainan ini hanya memerlukan 5 buah penutup botol sahaja. Permainan tradisional penutup botol atau dikenali sebagai chapel telah diperkenalkan sejak tahun 90-an lagi setelah wujudnya tutup botol pada tahun 1892 dengan dipatenkannya temuan ini oleh William Painter. Painter datang dengan idea untuk menggunakan tutup botol satu kali pakai dengan leguan dan gerigi yang disebutkan sebagai gerigi mahkota kerana menyerupai dengan mahkota Ratu Inggris. Penemuan di awal 1990-an ini diproduksi masa pada botol kaca sehingga menyebabkan peningkatan penggunaan tutup botol ini. Saat ini, botol aluminium dan plastik anti-bocor telah menggantikan sebahagian besar tutup mahkota pada minuman botol kaca dan minuman kemasan plastik. Oleh itu, wujudnya permainan penutup botol iaitu cepet yang telah dimainkan sejak dahulu lagi dan sehingga kini. Permainan ini masih sering dimainkan oleh mereka, tidak kira usia, kanak-kanak maupun remaja. Selamat sejahtera, nama saya Lim Siu Guan. Saya akan menjelaskan cara bermain chapel. Yang pertama, setiap pemain akan menimpang chapel bagi menentukan giliran. Satu chapel mewakili dua markah. Pemain dengan markah tertinggi akan memulakan permainan terlebih dahulu. Seterusnya, chapel disusun secara bertindak, iaitu menegak, kemudian diputarkan ke utara bagi memastikan chapel tersebut bertebaran.
Pemain lain akan menentukan arah cepat mana yang akan dijentik oleh kita. Andai kata cepat yang dijentik oleh kita tidak mengenal sasaran atau tersentuh cepat yang lain, maka giliran kita tamat dan diteruskan dengan permainan yang lain. Sekiranya kita berjaya menjentik semua cepat yang diarahkan oleh pemain lain, pusingan diteruskan dengan menimpan cepat menggunakan tangan. Permainan diteruskan sehingga terdapat permainan yang berjaya mengumpul markah penuh dengan pantas. Permainan pertama yang berjaya mengumpul markah penuh dinobatkan sebagai pemenang. Markah penuh ditentukan oleh para pemain. Aplikasi permainan cepat dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, melatih koordinasi mata dan tangan. Koordinasi mata dan tangan amat penting dalam melahirkan seorang pelajar yang bakal menguasai kemahiran-kemahiran asas bahasa. Koordinasi mata dan tangan biasanya dititik beratkan dalam aspek menulis, terutamanya menyaring nota serta melukis. Permainan cepat melatih kemahiran ini melalui peraturannya. Sebagai contoh, semasa ingin menjadi cepat, pemain terlebih dahulu akan memberi fokus kepada sasaran. Apabila mata mula fokus, jari akan menjentik cepat. Selain itu, bagi memulakan permainan cepat akan disusun dan diputar bagi mendapatkan gerakan yang pertama. Ini juga melatih koordinasi tangan dalam memilih daya yang bakal digunakan. Dalam permainan ini juga terdapat asis permainan selambut. Proses ini dilalui bagi memungut mata. Permainan selambut yang diaplikasikan secara langsung di dalam permainan ini juga sebagai bukti bahawa wujudkan proses melatih kemahiran koordinasi dan tangan di dalam permainan cepat. Tangan melambung, mata melihat cepat dan tangan menyambungkan kembali. Yang kedua, keseimbangan. Dalam eksis melambung dan menyapu cepat bagi mendapatkan mata. Wujud juga latihan keseimbangan. Hal ini dipraktikkan semasa menyapu cepat dengan belakang tangan selepas melambungnya. Bukan semua orang mampu melakukannya dan memerlukan latihan yang banyak. Justru permainan cepat adalah antara permainan tradisional yang tanpa kita duga telah memberi latihan tersebut secara tidak langsung. Yang ketiga, pengiraan. Permainan cepat antara permainan yang agak unik bagi penulis. Ini kerana mata bagi setiap cepat adalah 10, dan sekiranya bagi setiap pusingan jentikan, pemain mampu melebas halangan yang timbul, maka maksimal biasanya mencapai 1000 dan boleh disimpan di dalam bank. Hal yang ini melatih kecekapan pelajar dalam mengira dari aspek tambah dan tolak. Yang keempat, pemikiran kreatif. Permainan semestinya memupuk pemikiran kreatif. Permainan cepat tidak ketinggalan dalam memupuk pemikiran yang sedemikian rupa. Sedar atau tidak, pemikiran kreatiflah yang mewujudkan permainan cepat. Siapa sangka, hanya dengan menggunakan tutung bodoh, permainan cepat mampu menarik minat orang ramai. Yang terakhir, strategi. Permainan cepat merupakan suatu permainan yang memerlukan pemain memikirkan suatu strategi bagi menyelesaikan jentikan uraian cepat. Setiap cepat yang dijentik tidak boleh terkena cepat yang lain. Justru, strategi yang baik perlulah dipikir. Ada permainan yang menggunakan tangan sebagai dinding pembantu, dan ada pula yang mencongkis cepat bagi menyentuh cepat target. Seterusnya adalah situasi yang boleh berlaku dalam rangka penyelesaian. Situasi yang satu adalah ceper bertindih. Ceper yang bertindih akan ditekan menggunakan jari permainan yang dipilih oleh pihak lawan. Situasi yang kedua adalah bertindih 3 jamban. Pihak lawan akan tetapkan kedudukan jamban di tengah dengan ukuran jengkel. Situasi yang ketiga adalah bertindih 4 bunga. Pihak lawan akan menyusunkan ceper berbentuk bunga dan permainan perlu memilih jari untuk pecahkan bunga tersebut, seperti situasi yang pertama.
Akhirnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami berharap kajian ini akan memberikan ilmu dan kesan kepada pembaca e-majalah yang disediakan oleh kumpulan kami, supaya mereka dapat lebih mengetahui dengan permainan tradisional cepek ini. Kami juga berharap permainan tradisional ini akan mempunyai lebih banyak orang bermain sama adalah dewasa atau kanak-kanak dan juga akan diteruskan kepada generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.